Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai gang. Pada video kali ini Bro Fatih nak sembang berkaitan tentang bagaimana kisah di sebalik penciptaan Ultraman. Tetapi sebelum tu, kepada sesiapa yang baru sampai, jangan lupa subscribe, like, komen dan share supaya channel ini boleh berkembang di masa akan datang, insya-Allah. Korang memang mantap Pak Abu, terbaik Makcik Kia. #eratkan ukhuwah silaturahim antara Toku fans. Ultraman ini adalah siri tokusatsu yang dibuat oleh Subaraya Production. Dan Ultraman juga melambangkan sel kerjasama identiti masyarakat Jepun yang mencerminkan juga budaya mereka. Serta dia punya fenomena bermula pada tahun 1966 sampailah sekarang, yang dimulakan oleh Ultraman Hayata dan perjuangannya telah disambung sehingga ke masa kini. Kalau macam korang nak tahu juga, yang Bro Fatih dapat info lah, yang mana Superman menjadi model asas kepada penciptaan Ultraman. Cuma bezanya Superman bergerak versi solo, manakala Ultraman pula melambangkan sebuah keluarga untuk menunjukkan bagaimana masyarakat Jepun hidup bersama-sama. Kira macam gambaran yang kita boleh nampak adalah The Land of Light. Dan dia punya latar belakang juga bertemakan daripada warna merah dan juga perak, serta warna asas yang digabungkan dengan jalur ataupun corak untuk membentuk identiti mereka. Sebab itulah kita tengok kalau macam Ultraman ni dia punya color macam ni dan dia punya jalur macam ni, corak-corak dia berlainan untuk membezakan setiap watak Ultraman tersebut. Namun sebelum mereka membuat Ultraman yang pertama ni, diorang ada buat satu siri yang bernama Ultra Q pada tahun 1964. Siri ni menceritakan tentang perkara pelik, di antaranya macam makhluk asing dan juga raksasa. Tapi pada masa tu tak ada watak Ultraman. Serta pada masa tu juga siri tu merupakan siri yang termahal yang pernah dihasilkan oleh syarikat TV di Jepun. Dan secara tak langsung, apabila siri tu mendapat sambutan ramai, orang ramai nakkan siri yang baru. Jadi pihak production pada masa tu nak kembangkan lagi siri tu dengan buat siri yang baru dengan bertemakan pertarungan adiwira dengan raksasa. Lepas tu diorang bincang sampailah akhirnya diorang gabungkan semua idea yang diorang ada. Kemudian diorang buatlah konsep cerita yang berlainan daripada Ultra Q, iaitu konsep Ultraman, yang mana Ultra siri yang berkisahkan tentang konflik manusia untuk menyelamatkan dunia daripada raksasa. Serta Ultraman juga digambarkan sebagai alien yang boleh bergabung dengan manusia. Dan dia juga adalah versi live action yang ada diselitkan dengan special effect. Dan siri itu adalah Ultraman ataupun Ultraman Hayata. Dan daripada situ jugalah raksasa yang terdapat dalam siri Ultra Q akan masuk ke dalam kebanyakan siri Ultraman. Dan pada tahun 1966 maka muncullah siri Ultraman yang pertama, iaitu Ultraman Hayata. Dan siri ini pada masa tu memang mendapat sambutan ramai. Namun setelah 15 tahun fenomena Ultraman tu berlangsung, tiba-tiba diorang mendapat kurang sambutan dan akhirnya diorang berhentikan yang last kali pada Ultraman 80. Pada 1987 juga diorang ada buat Ultraman versi anime, iaitu yang bertajuk The Ultraman. Dan pada tahun 1993 diorang ada hasilkan siri Gridman yang berkonsepkan daripada moden. Serta pada masa tu memang mendapat sambutan daripada peminat. Dan diorang nak buat satu pendekatan baru ataupun konsep yang berlainan daripada Ultra sebelum ni. Untuk nak buat siri yang lebih mendapat sambutan, diorang buat versi yang lebih moden, iaitu versi yang memang mendapat sambutan hangat pada masa tu. Yang naikkan balik Ultraman adalah siri Ultraman 3. Mana 3 ni mengambil pendekatan baru untuk perkenalkan Ultraman 3 ni, yang mana dia punya konsep adalah berlainan daripada konsep yang asal. Dan 3 juga merupakan Ultraman pertama yang dapat berubah warna. Serta pada masa 3 diperkenalkan tu memang mendapat sambutan yang amat baik, bukan setakat di Jepun, malah beberapa negara. Sehingga 3 juga adalah Ultraman pertama yang menang Scene Award, iaitu Sains Anugerah Fiction di Jepun. Sehingga sampai sekarang kita nampaklah Ultraman masih terus berkembang. Selain Subaraya juga ada membuat satu akaun YouTube yang mana diorang ada siarkan siri-siri Ultraman yang baru dan juga beberapa siri Ultraman yang lama untuk memudahkan lagi para peminat untuk melihat Ultraman di YouTube. Serta antara beza dulu dengan beza sekarang, kita nampaklah yang zaman sekarang ni kebanyakannya siri-siri Ultraman franchise ni, diorang ada DX, ada card, ada stiker dan sebagainya,
yang mana menyebabkan bukan sahaja budak-budak, malah orang dewasa pun tertarik untuk membeli. Kira macam untuk meluaskan lagi dia punya marketing untuk orang minat kepada Ultraman. Dan ada jugalah orang kata kalau macam nak pergi Jepun tu hati-hati, sebab kadang-kadang ada raksasa yang muncul, malah kalau macam Ultraman datang memang habis bangunan tu. Okay, itu saja bagi Bro Fatih untuk video pada kali ini. Maaflah jika ada kekurangan dan kesilapan. InsyaAllah semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum.